طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق البدر علينا فارتفع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kerana limpah kurnianya dapat lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini. Okey, saya Mutawif Abdul Rahman. Saya yang akan bercerita ataupun berkongsi dengan haji dan hajah sekalian berkaitan dengan kisah ataupun penceritaan ziarah dalam, luar dan juga ziarah tambahan di Kota Mekah Al-Mukarramah, insya-Allah. Hari ini kita akan melaksanakan ziarah dalaman dan saya akan menunjukkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Masjidil Haram ini, insya-Allah. Okay. Alhamdulillah, seperti mana yang haji dan hajah sekalian nampak sekarang ni, di belakang kita adalah sebuah bangunan. Inilah tempat pertama yang akan saya ceritakan kepada haji dan hajah sekalian, iaitu Maulid Nabi. Maulid Nabi ni bermaksud tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya tempat ini adalah sebuah rumah, iaitu kepunyaan ayah Nabi Muhammad SAW, iaitu bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Selepas berlakunya peristiwa hijrah, maka rumah ini telah pun diambil alih oleh sepupu Nabi SAW, iaitu bernama Aqil bin Abi Talib. Mengikut perjalanan sirah dia yang kita tahu, yang akan saya berkongsi pada haji dan hajah sekalian, asalnya tempat ini sebelum dia menjadi maktabah ataupun perpustakaan, dia pernah dibina masjid. Yang mana pada waktu itu Khalifah Harun al-Rashid, ketika ibunya datang melaksanakan ibadah haji, dia nampak tempat maulid ni, kemudian dia berhasrat untuk membina masjid. Kemudian terdirilah masjid di sini sebagai tanda mengatakan bahawa di sini adalah satu tempat bersejarah yang pernah ada di bumi Mekah ni. Kemudian pada tahun 1370 masjid itu telah pun dirobohkan dan digantikan dengan maktabah seperti mana yang kita nampak sekarang. Dan maktabah ini telah pun dibina oleh Syekh Abbas bin Yusuf Al-Qatan. Dia ni seorang arkitek. Dia yang telah membina maktabah ini dengan menggunakan hartanya sendiri. Itulah sedikit kisah berkaitan dengan Maulid Nabi, insya-Allah. Tuan haji dan hajah sekalian, seperti mana yang saya menceritakan tadi, itulah yang dikatakan sedikit berkaitan dengan maktabah tersebut ataupun Maulid Nabi. Jadi cuba haji dan hajah sekalian pandang dekat sebelah kiri tuan haji dan hajah sekalian, ataupun sebelah kanan haji dan hajah sekalian, akan nampak tong-tong. Itu bukan tong sampah. Dalam tu sebenarnya ada air zam-zam. Ya, ada air zam-zam. Jadi saya nak beritahu dengan haji dan hajah sekalian, bolehlah minum air tersebut. Itu air zam-zam, memang air originalnya, bukan air yang dicampur air pipe atau air apa-apa, tak ada. Itu memang air zam-zam yang original. Sekalian, saya lepaskan haji dan hajah sekalian untuk pergi minum air zam-zam tersebut. Tetapi sebelum saya lepaskan haji dan hajah sekalian, suka saya mengingatkan kepada haji dan hajah sekalian bahawa sesungguhnya kita berada di atas tanah suci. Dan yang kedua, air zam-zam ini adalah air yang suci.
maka saya nak bagi tahu dengan Haji dan Hajah sekalian, jagalah adab. Jadi ada adab. Sebelum tu saya akan cerita dulu pada Haji dan Hajah sekalian berkaitan dengan ada adab, macam mana cara untuk kita minum air Zam-Zam tersebut. Yang pertama sekali, apabila kita mengambil air Zam-Zam, sebelum kita minum, mestilah kita menghadap ke arah Kaabah. Lepas tu, yang kedua, silalah membaca doa. Ikut sama-sama dengan saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabala. Okey, sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabala. Yang bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan daripada semua penyakit. Itu doa yang kita baca ketika kita hendak minum air Zam-Zam. Dan seterusnya kita bolehlah minum air Zam-Zam sama ada dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Haji dan Hajah sekalian, macam dapat minum air Zam-Zam, rasa tak nikmat dia? Betul tak apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Sesungguhnya air Zam-Zam ni adalah air yang diberkati, kan? Kita minum pun rasa kenyang, kan? Hilang dahaga dan sebagainya. Okey, seperti mana yang Haji dan Hajah sekalian tahu, kita sekarang ni berada di kawasan Syib Bani Hashim ataupun Lembah Bani Hashim. Jadi bila kita tengok ya, Lembah Bani Hashim ni mestilah dia satu penempatan. Bila penempatan mesti ramai orangnya, betul? Jadi bila kata ramai, maka mesti ada kubur dia. Yelah, ada orang ramai mati, nak tanam kat mana, kan? Dah tentulah kena tanam dekat kubur. Jadi setiap kabilah-kabilah ni, setiap puak-puak ni, dia orang ada kubur dia orang sendiri. Jadi kubur kaum Bani Hashim ini terdapat di satu tempat yang diberi nama Perkuburan Ma'la. Jadi saya akan bawa Haji dan Hajah sekalian untuk menuju ke Perkuburan Ma'la, insya-Allah. Ini yang dikatakan perkuburan kaum Bani Hashim. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, bahawa sesungguhnya dekat sini ada dua kubur yang kita kena tahu. Yang pertama kubur Siti Khadijah, dan yang kedua kubur Qasim, anak Nabi SAW. Jadi bila kita sampai kat sini, macam biasalah, kita sedekah Al-Fatihah, kita baca doa, dan kita berharap agar semua orang yang berada di sini, di dalam kubur ini, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Islam lah. Dan semoga mereka semua ni selamat daripada azab neraka, insya-Allah. Jadi sedikit sebanyak cerita berkaitan dengan kubur Ma'la ni, macam mana Siti Khadijah boleh ada dekat sini. Hakikatnya sebab Siti Khadijah dia bukannya daripada kaum Bani Hashim, tetapi kerana dia dah berkahwin dengan Nabi SAW, maka dia pun termasuk di dalam keluarga Bani Hashim, dan dia telah pun dikebumikan di sini. Kisah dia macam mana Siti Khadijah ni dia boleh kahwin dengan Nabi SAW. Ini kisah yang orang kata kisah yang paling romantik sekali dalam dunia, Sebab apa? Orang perempuan yang melamar lelaki. Sekarang ni kita banyaknya orang lelaki yang cari perempuan. Tapi tak, ini orang perempuan cari lelaki. Sebab apa? Kerana kepribadian Rasulullah SAW itu sendiri yang boleh menambat hati sesiapa yang dekat dengan dia. Berlaku ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Pada waktu itu beliau dah start bekerja lah. Dan dia bekerja dengan Siti Khadijah sebagai seorang peniaga. Sebab Siti Khadijah ni seorang pedagang. Jadi Nabi SAW dia kerja dengan Siti Khadijah dan dia menjadi seorang pedagang. Dia bawa barang dagangan tersebut daripada kota Mekah menuju ke negeri Syam untuk berdagang. Sebab diorang dulu kat sana memang zaman tu memang diorang berdagang dekat Syam. Sebab Syam ni dia satu bandar yang besar pada waktu tu. Jadi Rasulullah diteman oleh pembantunya yang bernama Maisarah. Ini pembantu ni adalah khadam kepada Siti Khadijah. Jadi ketika dia berada di bumi Syam, Rasulullah ni telah diperhatikan oleh Maisarah ni. Dia tengok je
Rasulullah ni seorang yang jujur, Rasulullah ni seorang yang amanah, Rasulullah ni seorang yang peramah, Rasulullah ni seorang yang sangat-sangat mementingkan orang kata jual beli yang baik. Maknanya dia tidak mengenakan riba maknanya dia tak kenakan riba, dia tak ada menipu orang, tak menyusahkan orang lah, senang cakap. Jadi disebabkan kerana sifat Rasulullah yang macam ni, maka perniagaan tersebut telah membuahkan hasil sebanyak 2 kali ganda keuntungannya. Maka mereka pun bergerak pulang ke kota Mekah semula. Ketika berada di dalam perjalanan, Rasulullah tak tahu bahawa sesungguhnya Maisarah ni adalah mata-mata kepada Siti Khadijah yang memerhatikan setiap perlakuan Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi pada waktu itu si Maisarah ni dia dapat tompang tui, orang kata tompang tui berjalan di bawah naungan awan. Sebab apa? Kerana sesiapa yang berada di sekitar Rasulullah, dia akan mendapat keberkatannya. Kerana Rasulullah itu sendiri adalah rahmatul lil alamin, diutuskan kerana membawa rahmat ke seluruh alam. Beberapa ketika dalam perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di kota Mekah. Selepas mereka tiba di kota Mekah, Rasulullah pun memberikan wang keuntungan tersebut kepada Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah pun balik ke rumah. Di dalam keadaan itu, Siti Khadijah ni telah memulai rasa perasaan membuak-buak, rasa suka kat Rasulullah ni. Sebab daripada kepribadian yang telah diceritakan oleh pembantunya, yang ini Maisarah, tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika dia pergi berdagang. Jadi Siti Khadijah ni rasa betul-betul suka dah dekat Rasulullah. Dan dia pun telah menyatakan hasrat beliau kepada sahabatnya yang bernama Nafisah. Nafisah ni dia sebagai orang tengah lah di dalam perhubungan, yang mana Siti Khadijah ni dia mengadukan segala apa yang dia rasa tentang Rasulullah. Kemudian Nafisah ni pun mencadangkan kepada Siti Khadijah, kata kita pinang dia lah. Macam tu lah, lebih kurang kita pakai bahasa kampung kita je lah, kita pinang dia. So Khadijah pun setuju, dan Nafisah ni telah pun pergi ke perkampungan Bani Hashim dan menyatakan hasrat untuk meminang Rasulullah SAW. Menerima pinangan tersebut, dan daripada belah Rasulullah SAW sendiri telah pun menghantar hantaran sebanyak 20 ekor unta. Jadi mereka pun jadilah pasangan suami dan isteri. Pada ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun, manakala Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ini adalah sirah, okey. Jadi setakat yang kita dengar sekarang ni, itulah yang dikatakan kisah romantik Rasulullah SAW. Rasulullah ni dia seorang yang romantik sebenarnya, tapi kita tak mau cerita pasal benda tu lagi, kerana sesungguhnya kita ada lagi perjalanan yang akan kita teruskan selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah haji dan hajah sekalian, kita dah sampai ke destinasi kita yang seterusnya, iaitu Masjid Jin. Dekat Masjid Jin ni ada satu kisah yang mana saya akan kongsikan dengan haji dan hajah sekalian, iaitu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk pergi berdakwah dengan kaum jin. Jadi Rasulullah SAW dia bergerak dengan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud supaya duduk di dalam bulatan yang telah dibuat. Kerana sesungguhnya jika kamu terkeluar daripada bulatan ini, maka kamu berada di dalam kecelakaan. So itulah kisah yang mana tertubuhnya ataupun terdirinya Masjid Jin ni. Okey. Seperti mana yang kita boleh lihat, masjid yang bertentang dengan Masjid Jin ni adalah masjid yang diberi nama Syajarah. Kisahnya adalah yang mana Nabi Muhammad SAW pergi ke tempat ini, dan dia telah pun menunjukkan mukjizat dia kepada kaum jin ni, iaitu
baginda Nabi SAW telah memanggil sebatang pokok dan pokok itu telah datang kepada baginda. Kemudian baginda perintahkan semula pokok itu untuk kembali ke tempat asalnya. Itulah yang dikatakan Masjid Sajarah, iaitu masjid yang masjid tempat Rasulullah SAW menunjukkan mukjizat dia kepada bangsa jin. Okey, haji dan hajar sekalian, saya tinggalkan haji dan hajar sekalian untuk bergambar dekat sini seketika, dan kita akan bergerak menuju ke destinasi kita yang seterusnya, iaitu Bukit Safar dan juga Marwah, insya-Allah. Okey, haji dan hajar sekalian, inilah yang dikatakan dua bukit, iaitu Safar dan juga Marwah. Pada waktu ni kita seperti yang kita sedia maklum, Bukit Safar dan juga Marwah ini adalah termasuk di dalam rukun kita mengerjakan umrah dan juga haji, iaitu perbuatan sa'i akan kita lakukan kat sini. Asalnya terjadinya sa'i ni adalah berlaku disebabkan perbuatan Siti Hajar. Dia berlari-lari di antara dua bukit ni lah, Safar dan juga Marwah ni, untuk mencari air. Kerana pada waktu itu mereka ditinggalkan di tanah gersang ni dengan beberapa biji buah tamar dan juga sedikit sekantung air saja. Jadi pada waktu itu dalam keadaan yang tak ada air, tak ada makanan, Nabi Ismail menangis. Disebabkan menangis ialah naluri seorang ibu kan. Dia rasa gelisah, dia rasa susah hati lah sebab tengok anak dia menangis. Dan dia sendiri pun dah berada dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan yang haus dan kelaparan. Jadi disebabkan itulah dia berusaha daripada Bukit Safar menuju ke Bukit Marwah. Tujuannya adalah untuk mencari bekalan air. Jadi dia pergi ke Bukit Safar, Bukit Marwah, dia pergi tengok tak ada air. Lepas tu kemudian dia patah balik. Dia tengok, rasa nampak macam ada air. Lepas tu dia pergi sampai kat Bukit Safar, tengok sama je, tak ada. Lepas tu dia nampak pula dekat puncak Bukit Marwah ada air. Dia pergi balik. Dan perbuatan itu diulang-ulang sebanyak 7 kali. Daripada situlah terjadinya yang dikatakan perbuatan ataupun rukun sa'i tersebut. Sebab mengikut daripada kisah yang telah dilakukan oleh Siti Hajar. Dan apa yang saya nak bagi tahu kata lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas Safa wal Marwah min sya'airillah. Yang bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Jadi dia memang betul-betul rukun yang kita kena buat. Sekiranya kita tertinggal rukun ini, maka umrah dan haji kita tu tidak sah. Ya? Jadi kita memang kena buat perbuatan ini yang sebenar-benarnya kita buat. Kerana sesungguhnya bila kita buat dengan ikhlas, kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, haji dan hajah, itulah sedikit sebanyak kisah yang berkaitan dengan Bukit Safar dan Marwah. Jadi sekarang ni kita akan bergerak masuk menuju ke Masjidil Haram, dan kita akan masuk melalui pintu Babul Salam, insya-Allah. Hajah sekalian, seperti mana yang kita tengok dan kita lihat sekarang ni, kita dah sampai di Kaabah. Yang mana yang kita sekarang ni, kita tengah berdiri sekarang ni, dipanggil dataran tawaf. Di sini adalah dataran tawaf yang kita dah buat tawaf lah sebelum ni. Ini dipanggil dataran tawaf. Dan di dataran tawaf ni, kita akan melakukan tawaf sebanyak 7 pusingan melawan arah jam. Pada waktu itu, masa kita nak buat tawaf tu, kita mesti pastikan bahawa sesungguhnya bahu sebelah kiri kita ni menghadap ke Kaabah. Okey, yang seperti mana yang kita dah buat, yang kita dah laksanakan tawaf tu lah. Jadi sekarang ni saya nak bagi sedikit pengenalan kepada haji dan hajah sekalian berkaitan dengan Kaabah ni sendiri. Kaabah ni dia terdiri daripada 4 penjuru. Yang mana penjuru bermulanya untuk kita mulakan tawaf adalah daripada penjuru Hajar Aswad. Kemudian kita berjalan menuju ke penjuru Iraqi. Kemudian kita berjalan menuju ke penjuru yang seterusnya, iaitu penjuru Syami. Dan yang terakhir sekali, kita menuju ke penjuru Yamani. Dan apabila kita sampai ke penjuru Yamani itu, kita hendaklah membaca doa seperti mana yang ulama sarankan. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, kat situlah yang dikatakan penjuru-penjuru yang ada pada Kaabah.
Dan selain daripada itu juga di Kaabah ini terdapat tempat-tempat yang mustajab berdoa. Di antaranya adalah Multazam. Seterusnya di Pancur Mas dan di dalam Hijr Ismail. Okey, Hijr Ismail ni adalah kawasan yang melengkung di hujung Kaabah tu. Itu yang dipanggil Hijr Ismail. Asalnya Hijr Ismail ni adalah satu tempat yang dikatakan tempat yang mana Nabi Ismail dia tambat dia punya haiwan tunggangan dia. Dan juga kat situ juga tempat dia berlatih memanah. Jadi pada waktu berlakunya banjir besar di kota Mekah pada suatu ketika dulu, telah hancurlah Kaabah ni, maka orang-orang Quraisy dia membina semula Kaabah tetapi tak cukup dana kerana diorang membina Kaabah dengan wang yang halal pada waktu tu, tapi dia tak cukup dana. Jadi dia membina Kaabah dengan rupa yang sekarang. Kemudian bagi menentukan saiz Kaabah ataupun tapak Kaabah yang sebenar, maka mereka telah mengangkat Hijr Ismail dan meletakkan di bahagian yang mana kita tengok sekarang. Itulah yang dikatakan punca mengapa Hijr Ismail ini ada di sini. Dan suka saya mengingatkan haji dan hajah sekalian bahawa sesungguhnya Hijr Ismail ini juga termasuk di dalam binaan Kaabah. Dan bila kita berada di dalam Hijr Ismail, seperti kita berada di dalam Kaabah dan kita boleh solat di dalam Hijr Ismail. Itulah di antara kelebihan-kelebihan yang ada di Kaabah ini. Selain itu juga berkaitan dengan kelambu Kaabah ni ataupun kita panggil dia kiswah. Dia ada juga kisahnya. Kisahnya yang mana orang pertama yang memakaikan pakaian kepada Kaabah adalah Nabi Ismail. Seterusnya Kaabah ni, kain kiswah ni dah banyak versi dah, bertukar-tukar. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna berbelang-belang, berwarna-warni dan sebagainya. Tetapi yang seperti mana kita lihat sekarang ni, inilah yang warna yang sebenar yang ada pada zaman sekarang. Dan dia pun bermula pada satu ketika dahululah, dan saya pun tak ingat pada tarikhnya. Tapi pada waktu itulah bermulanya kain Kaabah ni menjadi warna hitam, yang mana kainnya diperbuat daripada kain sutera dan tulisan-tulisan tenunan-tenunan di atasnya ditenun dengan menggunakan benang daripada emas dan juga perak. InsyaAllah itulah sedikit sebanyak pengenalan berkaitan dengan Kaabah. Dan kita pun telah melaksanakan ziarah dalaman kita, dan itu sahaja yang saya tunjukkan kepada haji dan hajah sekalian. Segala yang saya sampaikan itu yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada haji dan hajah sekalian, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah haji dan hajah sekalian, kita dah selesai daripada kita rehat tadi. Dan tadi pada sesi yang pertama saya dah bercerita tentang berkaitan dengan ziarah dalam. Manakala ini saya akan bercerita kepada haji dan hajah sekalian berkaitan dengan ziarah luar pula, insya-Allah. Dia ada beberapa tempat yang kita akan bawa haji dan hajah sekalian. Tempat-tempatnya adalah yang pertama Gua Sur, yang kedua adalah Arafah, yang ketiga Muzdalifah, yang keempat Mina, yang kelima Ja'ronah, dan yang terakhir sekali kita akan ke Jabal Nur, insya-Allah. Jadi saya akan menceritakan kepada haji dan hajah sekalian tentang apa sirah-sirah yang terdapat di setiap tempat-tempat tersebut, insya-Allah. Jabal Sur ni cerita yang sangat masyhur, iaitu tentang penghijrahan Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saniyasnaini idza huma fil ghar, yang bermaksud sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tentang gua. Jadi siapa yang berada dalam gua dan di mana guanya, semuanya inilah yang akan saya sampaikan, iaitu Gua Sur. Gua Sur ni sebenarnya dia bukanlah satu gua yang ada orang kata mulut gua yang besar. Dia sebenarnya bukan macam tu. Dia sebenarnya nak masuk dalam Gua Sur ni dia kena merangkak. Dan di dalam Gua Sur pula dia bukannya ada satu tempat yang besar pun untuk orang duduk dalamnya. Dia hanya muat-muat orang je. Muat-muat
Satu orang, dua orang macam tu je. Dan kisah yang sangat masyhur yang kita tahu pada waktu itu, sebelum Rasulullah SAW masuk ke dalam Gua Sur, Saidina Abu Bakar dia masuk dulu dan dia menutup segala lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut supaya tidak ada binatang bisa yang akan mematuk ataupun menyengat Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu Saidina Abu Bakar dia dah sumbat semua lubang-lubang yang ada. Hanya satu lubang sahaja yang dia tak dapat sumbat pada waktu itu. Sama ada dia terlupa, ada macam-macam khilaf lah di dalam periwayatan. Dia terlupa, dia tak nampak dan sebagainya, macam-macam khilaf lah. Jadi pada waktu itu selepas dia masuk dan dia menjemput Rasulullah SAW masuk, dan pada waktu itu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di atas peha Saidina Abu Bakar. Dan pada waktu itulah Saidina Abu Bakar perasan ada satu lubang yang tak bertutup. Jadi dia telah pun menutup lubang tersebut dengan kakinya, dengan tumit dia. Jadi pada waktu itu, daripada lubang tersebut ada ular yang mematuk kakinya. Dan pada waktu itu ketika Rasulullah SAW sedang tidur, Saidina Abu Bakar dia tak sanggup bergerak walaupun sedikit. Dan pada waktu itu dia menahan kesakitan sehingga meleleh air mata dia dan jatuh ke atas pipi Rasulullah dan Rasulullah terjaga. Lalu Rasulullah bertanya kepada Saidina Abu Bakar, "Mengapa engkau menangis?" Sesungguhnya Saidina Abu Bakar bagi tahu kata, sesungguhnya dia telah pun dipatuk oleh ular. Jadi Rasulullah pun mengambil air liurnya dan sapu kepada tempat tersebut, dan lukanya dan juga tempat patukan itu baik dengan serta-merta. Antara peristiwa besar yang berlaku ketika penghijrahan Rasulullah SAW. Dan pada keadaan itu juga adalah dua orang Quraisy yang datang dan dia melemparkan batu ke dalam gua tersebut. Pada waktu itu, tahu tak Haji? Itulah yang dikatakan Haji dan Hajah sekalian, berkaitan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat dalam melindungi Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang berhijrah. Jadi seterusnya kita akan sambung kita punya perkongsian dengan kisah yang mana di Bukit Arafah pula, insya-Allah. Arafah ni sebenarnya satu tempat yang mana berlaku beberapa peristiwa di dalam sejarah ketamadunan manusia. Antaranya adalah pertemuan di antara Nabi Adam dan juga Siti Hawa selepas mereka diturunkan daripada syurga, yang mana Nabi Adam telah diturunkan di India, manakala Siti Hawa pula diturunkan di Jeddah, dan mereka telah bertemu di Bukit Arafah ini. Selain daripada itu juga, kisah yang ada di bumi Arafah ini juga adalah yang mana malaikat Jibril alaihissalam turun bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan mengajarkan Nabi Ibrahim berkaitan dengan manasik haji. Peristiwa itu berlaku di bumi Arafah ini. Sedikit perkenalan pengenalan berkaitan dengan Arafah ini. Ianya adalah salah satu masyar ataupun tempat ibadah haji di luar batas tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Jaraknya kira-kira lebih kurang 22 km dan dia punya luas bumi Arafah ini adalah 10.4 km persegi. Yang mana pada waktu hari Arafah, jemaah-jemaah haji akan berwukuf di bumi ini. Dan apa yang saya nak bagi tahu kata, sesungguhnya seperti mana Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, yang bermaksud haji itu adalah Arafah. Jadi bila kata haji itu adalah Arafah, bermakna kepada semua jemaah-jemaah haji, dia tidak boleh tertinggal yang mana berwukuf di Arafah, kerana dia adalah salah satu perkara yang wajib untuk seorang jemaah haji laksanakan. Maka kepada sesiapa yang tidak dapat mengerjakan haji, sesungguhnya suatu amalan kita boleh laksanakan pada hari Arafah tersebut, iaitu pada 9 dan 10 Zulhijjah, iaitu kita berpuasa. Dan apabila kita berpuasa, fadilatnya adalah kita akan memperolehi pengampunan dosa yang sebelumnya dan yang selepasnya. Itulah di antara kelebihannya bila kita berpuasa di hari Arafah.
Okey, seterusnya berkaitan dengan Muzdalifah. Muzdalifah ni dia sebenarnya dia berada di dalam kawasan Arafah juga. Kerana ianya adalah satu lorong di antara dua buah bukit. Iaitu bukit di antara Arafah dan juga Muhasir. Selain daripada itu juga di Muzdalifah ni terdapat sebuah masjid yang namanya Masyar Al-Haram. Yang mana masjid ini sebenarnya adalah didirikan atas sebab sebagai tanda di mana Nabi SAW bermalam di situ ketika Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Di Mina juga ada rukun yang harus dilaksanakan oleh para jemaah haji, iaitu melontar ataupun jamrah. Apakah lontar-lontar yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah jamrah sughra, kemudian jamrah wusta, dan yang seterusnya adalah jamrah aqabah. Okey, seterusnya cerita berkaitan dengan Mina. Kenapa diberi nama Mina? Tempat ni diberi nama Mina. Sesungguhnya Mina ini adalah di dalam kawasan Tanah Haram, di dalam kawasan Tanah Haram. Jaraknya dengan Kota Mekah adalah 7 km sahaja. Selain itu juga, nama Mina ini bermaksud tempat orang berkumpul. Dan selain itu juga, maksud Mina ini juga adalah cita-cita. Yang mana pada ketika, ada satu kisah, saya bawakan kisah ni. Yang mana kisah itu adalah ketika Malaikat Jibril alaihissalam hendak meninggalkan Nabi Adam di dunia. Jadi dia bertanya kepada Nabi Adam, apakah cita-citamu? Maka Nabi Adam pun menjawab, sesungguhnya cita-citanya adalah inginkan syurga. Sebenarnya ada kisah berkaitan dengan melontar ni, jamrah ni. Iaitu kisahnya ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail sedang mereka hendak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Pada waktu itu telah datanglah iblis menyerupai manusia. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahawa sesungguhnya ini iblis. Jadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ni telah mengambil batu, kemudian dia melemparkan kepada iblis tersebut sehingga mati. Kemudian itulah yang berlakunya daripada satu tempat ke satu tempat. Sebab itulah ada 3 tempat ketika kita melontar jamrah ni. Ada 3 tempat. So Nabi Ibrahim pun berpindah pergi ke tempat yang kedua, ada juga datang orang macam ni. Kemudian dia orang lempar lagi batu sampai mati. Kemudian Nabi Ibrahim pindah ke tempat yang ketiga, datang lagi orang macam ni. Jadi diorang pun melempar lagi batu sehingga diorang ni mati. Kemudian pada waktu itulah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Kemudian telah datang satu suara dan telah bertukarlah Nabi Ibrahim dengan bertukarlah Nabi Ismail dengan kibas yang besar. Tempat Nabi Ismail yang tempat nak disembelih tu telah digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seekor kibas yang besar. Jadi pada waktu itu telah pun keluar suara tersebut mengatakan bahawa sesungguhnya aku telah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Dan Nabi Ibrahim pun terus menjalankan proses penyembelihan. Dan disitulah berlakunya penyembelihan yang mana yang kita laksanakan sekarang, iaitu ketika hari raya Korban. Yang dipanggil sembelihan itu dipanggil darah sembelihan korban ataupun sembelihan wahyu sembelihan hadiu. Maafkan saya, sembelihan hadiu. Okey haji dan hajah sekalian, seterusnya kita akan menuju ke destinasi kita yang seterusnya, iaitu Ja'ronah. Dekat Ja'ronah ni ada satu kisah yang amat masyhur lah, iaitu berkaitan dengan peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni dia berlaku pada tahun 8 Hijrah. Lepas tu pada bulan Syawal dia berlaku pada tahun 8 Hijrah di bulan Syawal. Yang mana peperangan tersebut dia melibatkan di antara satu kabilah Arab yang tidak mahu
dia tidak mahu duduk di bawah pemerintahan Islam. Iaitu puak itu adalah puak yang terdiri daripada kaum Bani Hawazin, Saqif, Nasir dan juga Jaziam, ya. Okey, peperangan Hunain ni dia berlaku di kawasan Taif, di kubu Saqif, yang mana ketika peperangan itu berlangsung telah pun wafat 12 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, peperangan Hunain ini telah pun dipimpin sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala kaum kafir pula telah dipimpin oleh Malik bin Auf daripada suku Hawazin. Tentera Islam pada waktu itu seramai 12,000 orang, manakala tentera kafir pula seramai lebih kurang dalam 4 ke 5,000 orang sahaja. Dan pada waktu itulah ada seorang sahabat yang baru memeluk Islam. Dia bagi tahu kata sesungguhnya kita akan menang kerana kita ni jumlah lebih ramai. Tapi hakikatnya pada waktu itu apa yang berlaku? Ketika mereka sedang mara dan mereka sampai ke kubu kubu Saqif, puak kafir ni telah pun memanah dan pada waktu itu bertaburan tentera-tentera Islam lari. Dan pada waktu itulah Nabi Muhammad SAW bagi tahu kata apa? Berkumpul, wahai orang Islam semua berkumpul. Dia bagi tahu kata, sesungguhnya aku ini adalah Muhammad, utusan Allah. Marilah kan berkumpul kembali. Pada waktu itu semua orang Islam dah takut sangat dah. Sebab apa? Dah ramai dah yang kena panah, cedera parah dan sebagainya. Jadi pada waktu itu telah datanglah seorang sahabat Nabi SAW. Dia sebenarnya dia adalah sepupu Nabi sendiri, ya. Dia Abu Sufyan. Dia telah datang dan dia telah pun memegang kuda, tali kuda Rasulullah, dan dia terus menuju. Dia menebas ke kiri, ke kanan, dia menebas seluruhnya musuh-musuh yang ada di hadapannya. Pada waktu itulah apa yang berlaku, tuan-tuan. Rasulullah SAW bertanya, siapakah dia? Dia bertanya pada sahabat yang seorang lagi. Dan kemudian sahabat itu pun menyatakan bahawa sesungguhnya dia itu adalah sepupu kamu, ya Rasulullah. Namanya Abu Sufyan. Pada waktu itu menangis Rasulullah tengok. Pada waktu awalnya Abu Sufyan ini adalah salah seorang yang sangat kuat menentang Rasulullah. Dan apabila dia mendapat Islam, dialah yang paling kuat berjuang di sisi Rasulullah SAW. Dan ketika itulah tentera-tentera daripada puak Hawazin ni, diorang semua pakat-pakat berundur dan lari menuju ke Taif. Pada waktu itu Nabi SAW juga para sahabat mengejar mereka dan mengepung mereka di Taif. Daripada situ Nabi SAW telah pun menunggu mereka dan berkampung di Ja'ronah. Ada riwayat mengatakan bahawa selama 10 hari dan ada riwayat lain mengatakan selama 13 hari Nabi berkampung di sana untuk menunggu mereka, sama ada mereka ingin mengalah ataupun mereka ingin teruskan peperangan. Tapi pada waktu itu Nabi sebenarnya lebih mengharapkan agar mereka menyerah. Dan selepas daripada peristiwa itu mereka pun datang. Mereka datang di mana dekat Ja'ronah tu Nabi SAW kumpulkan harta-harta ghanimah ni. Harta-harta ghanimah perang ni lah. Dan memang Nabi harap diorang datang dan Nabi memberikan kepada mereka dua pilihan. Tawaran yang diberikan oleh baginda Nabi SAW ialah yang pertama harta, yang kedua orang tebusan. Maka mereka telah pun memilih orang tebusan. Dan pada waktu itulah berlaku lagi satu peristiwa yang mana Rasulullah SAW telah memberikan harta-harta ghanimah ni tadi kepada orang-orang yang baru peluk Islam. Dia bagi habis. Sampai kan pada waktu itu orang-orang yang dah lama masuk Islam dia tak dapat apa. Jadi pada waktu itu telah pun berlaku satu peristiwa yang mana puak-puak Ansar ni dia merajuk dengan Nabi. Ya. Kemudian datanglah Sa'ad bin Ubadah berjumpa dengan Nabi, mengatakan bahawa sesungguhnya kaum-kaum Ansar ni merajuk dengan Nabi. Nabi macam tak adil lah katanya. Macam tu.
Lepas tu kemudian apa yang Nabi bagi tahu kepada Sa'ad bin Ubadah, panggil semua sekali datang. Aku nak berjumpa dengan mereka semua. Pada waktu itulah Nabi pun telah berkata kepada mereka. Pada waktu itu Nabi SAW telah pun berkata kepada kaum Ansar, tidakkah kamu berasa gembira kerana sesungguhnya mereka berperang, mereka mendapat ghanimah, tetapi kamu wahai kaum Ansar, kamu mendapat Nabi. Tidakkah kamu berasa gembira kerana sesungguhnya mereka akan pulang bersama dengan harta, tetapi kamu akan pulang bersama dengan Nabi, yang ini Rasulullah, ke bumi Madinah. Itu lebih baik daripada harta. Itulah yang Nabi SAW bagi tahu kata. Dan pada waktu itu jugalah kawan-kawan Ansar ni semuanya pakat-pakat nangis, dan mereka mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada yang lebih bernilai selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Okey Haji dan Hajah sekalian, itulah sedikit cerita ataupun kisah ataupun sirah yang pernah berlaku di Ja'ronah, iaitu peperangan Hunain. Jadi seterusnya kita akan bergerak menuju ke destinasi kita yang terakhir untuk ziarah luar, iaitu Jabal Nur. Kisah di dalam Jabal Nur ni, dia terdapat satu gua yang dipanggil Gua Hira. Okey, seterusnya saya akan berceritakan kepada tuan-tuan Haji Hajah sekalian berkaitan dengan Gua Hira. Gua Hira ni adalah seperti mana kita sedia maklum, ianya adalah tempat di mana wahyu pertama turun. Pada waktu itu, cerita dia awalnya adalah 3 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi tengok teruk sangat perangai-perangai orang Arab jahiliah ni. Teruk sangat, melampau-lampau. Jadi Nabi pun dah tak sanggup tengok dah. Jadi Nabi sentiasa melarikan diri dan dia duduk mengasingkan diri dia. Dan dia duduk di dalam Gua Hira ni. Dia duduk ulang macam tu je. Dia duduk. Dan pada waktu itu Gua Hira ni sebenarnya dia setentang kan. Daripada Gua Hira tu boleh nampak dia setentang dengan Kaabah. Tapi pada zaman sekarang ni dah tak nampak lah sebab binaan-binaan bangunan-bangunan yang tinggi ya. Tapi pada zaman tu memang boleh nampak straight. Pada waktu itulah Nabi duk tengok je Kaabah tu ketika dia berada dalam Gua Hira. Dan pada ketika itu telah pun datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah cerita dia yang berlaku di Gua Hira. Okey, seterusnya saya akan berceritakan kepada tuan-tuan Haji Hajah sekalian berkaitan dengan Gua Hira. Gua Hira ni adalah seperti mana kita sedia maklum, ianya adalah tempat di mana wahyu pertama turun. Pada waktu itu, cerita dia awalnya adalah 3 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi tengok teruk sangat perangai-perangai orang Arab jahiliah ni. Teruk sangat, melampau-lampau. Jadi Nabi pun dah tak sanggup tengok dah. Jadi Nabi sentiasa melarikan diri dan dia duduk mengasingkan diri dia. Dan dia duduk di dalam Gua Hira ni. Dia duduk ulang macam tu je. Dia duduk. Dan pada waktu itu Gua Hira ni sebenarnya dia setentang kan. Daripada Gua Hira tu boleh nampak dia setentang dengan Kaabah. Tapi pada zaman sekarang ni dah tak nampak lah sebab binaan-binaan bangunan-bangunan yang tinggi ya. Tapi pada zaman tu memang boleh nampak straight. Pada waktu itulah Nabi duk tengok je Kaabah tu ketika dia berada dalam Gua Hira. Dan pada ketika itu telah pun datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah cerita dia yang berlaku di Gua Hira. Okey, itulah di antara kisah yang berlaku di Gua Hira. Yang mana kita sendiri pun tahulah kisah tu memang sangat masyhur. Jadi saya biasanya saya akan beri peluang kepada jemaah-jemaah sekalian untuk tangkap gambar dan sebagainya dulu di sini sebelum kita kembali menuju ke hotel. Jadi setakat itu saja penyampaian saya untuk hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sebelum kita bersurai, suka saya nak menyatakan kepada Haji dan Hajah sekalian berkaitan dengan ziarah tambahan. Saya juga ada menyediakan
ziarah tambahan ya, iaitu kita akan menuju ziarah tambahan yang saya buat ni tempatnya adalah ke Hudaibiyah dekat Hudaibiyah. Kita akan pergi menelusuri bumi Hudaibiyah tu. Kita akan mendengar kisah-kisah berkaitan dengan Hudaibiyah dan kita mengetahui perjanjian-perjanjian yang telah berlaku di dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut. Dan dekat situ juga jaraknya tak berapa jauh, terdapat terdapat sebuah muzium muzium Haramain, iaitu muzium yang terkandung beberapa kisah ataupun beberapa perkara ataupun artifak berkaitan dengan dua masjid suci ni iaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Sedikit pengenalan berkaitan dengan Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun 6 Hijrah dan dia berlaku di Hudaibiyah lah. Perjanjian ini berlaku di antara orang Islam dan juga orang Quraisy Mekah. Kemudian dia berlaku kerana peristiwa yang mana Nabi SAW bermimpi. Bermimpi yang mana Nabi SAW melakukan umrah, iaitu bertawaf di Kaabah, dan seterusnya Rasulullah bertahlul ataupun bercukur. Jadi kemudian Rasulullah SAW dia telah pun menyampaikan mimpi tersebut kepada para sahabat dan menyatakan kepada para sahabat siapa yang ingin mengikuti beliau. Dan pada waktu itu diriwayatkan ada satu riwayat menyatakan bahawa 1,400 orang yang mengikut Rasulullah, dan ada sebahagian riwayat lagi mengatakan bahawa 1,500 orang. Jadi kedua-duanya masih boleh pakai kerana memang pada waktu itu memang ramai yang mengikuti Rasulullah, dan jumlah yang confirmnya adalah 1,000 orang lebih yang mengikuti Rasulullah untuk menjalankan ibadah umrah pada waktu itu. Tapi pada waktu itu telah pun berlaku beberapa peristiwa-peristiwa yang mana Rasulullah SAW terpaksa menukar haluan perjalanan dan Rasulullah telah sampai di bumi Hudaibiyah. Kerana pada waktu itu Khalid bin Walid dia telah pun menunggu Rasulullah di suatu tempat yang mana dia kata sesungguhnya dia akan habiskan puak-puak Islam ni di situ. Tetapi hakikatnya Rasulullah telah pun menukar haluan. Kerana pada waktu itu unta Rasulullah dia tak mau berjalan. Jadi pada waktu itu para sahabat telah menyatakan kepada Rasulullah, adakah dia ni unta ni memberontak? Sebenarnya unta ni tidak memberontak. Kerana sesungguhnya apabila unta ni tidak berjalan, maka sesungguhnya adalah suatu sebab mengapa ianya tidak mahu bergerak. Jadi disebabkan itulah Rasulullah telah pun menukar haluannya daripada haluan yang biasa dia lalui kepada laluan menuju ke Hudaibiyah. Ketika berada di Hudaibiyah, Rasulullah SAW telah pun mengutuskan Sayyidina Uthman untuk pergi merisik ataupun pergi minta izin ataupun pergi berbincang dengan puak-puak Quraisy Mekah ni supaya memberikan keizinan kepada Rasulullah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi kisah itu saya hentikan setakat itu saja kerana sesiapa yang berminat untuk mengikuti saya di dalam perjalanan menuju ke ziarah tambahan, maka barulah saya akan menceritakan kisah yang selengkapnya ataupun kisah yang penuhnya. Jadi setakat itu saja pengenalan berkaitan dengan ziarah tambahan. Lebih kurang itu saya memohon maaf kepada para haji dan hajah sekalian kerana cerita ini dalam keadaan cerita yang tergantung. Kerana biasalah kan, sebab saya mencuri masa sedikit saja haji dan hajah sebab saya nak suraikan haji dan hajah sekalian. Jadi lebih kurang tu saya minta halal dan saya memohon maaf di atas kesilapan ataupun bahasa penyampaian saya tu ada yang sedikit kurang ajar ke ataupun menyinggung perasaan. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah diri saya. Saya mohon ampun sekali lagi dan saya sudahi dengan wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.